Hilang dah, tak ada apa-apa dah. Kan? Memang ghadab habis dah, marah habis dah. Kan? Ini orang minta nasihat pada Nabi, kan? Seorang lelaki minta nasihat pada Nabi. Nabi cuma kata, jangan marah. Sebab apa tuan-tuan? Kata Nabi SAW, al-ghadab miftahu kulli syarr. Marah itu kata Nabi, miftah, kunci tuan-tuan. Kulli syarr, setiap perkara-perkara jahat. Setiap perkara jahat, kuncinya adalah marah. Bila orang marah tuan-tuan, dia tak fikir apa lah. Dia langsung tak fikir lah. Dia buat dia apa dia nak buat. Kan? Sebab dia tak waras. Kan? Hati dia dah, orang kata apa? Apa istilah kalau marah ni tuan-tuan? Panas barat, naik darah, panas barat. Panas barat ni lagi bahaya. Bakau darah, macam-macam istilah tuan-tuan. Bakau darah, naik darah. Panggang darah kita di sini. Kan? Bakau darah, naik darah. Darah tinggi, darah tinggi penyakit tuan-tuan. Kan? Darah tinggi. Darah tinggi pun kunci daripada apa tuan-tuan? Daripada marah, stres. Kan? Sebab tu Nabi kata jangan marah. Nak marah sama. Kan? Kemudian ada pula kata-kata yang kata Ustaz, sabarnya ada had. Kan? Sabarnya ada had. Kan? Sabar itu tak ada had tuan-tuan. Kan? Tidak diletakkan pun, ulama langsung tak letakkan. Okey, sabar manusia takkan ni je. Lebih habis. Tak ada. Sabar, orang yang letakkan had tu adalah manusia itu sendiri. Kan? Bila dia sampai masa dia akan marah. Itu takat had dia lah. Dah habis. Sabar dah. Kan? Ada orang sabar dia tinggi lagi. Kan? Orang maki dia, orang kutuk dia, orang mengumpat pasal dia, orang baling dia apa-apa. Dia relax je. Kan? Orang satu lagi belum cakap apa-apa lagi. Kan? Baru pusing, bising kat telinga. Dia tak dengar pun, dah marah. Kan? Orang lain-lain tu buat. Had kesabaran tu manusia yang letak. Ulama langsung tak ada letak. Ulama tak ada kata had kesabaran seseorang macam ni. Tak ada benda. Yang letakkan had itu adalah manusia itu sendiri. Kan? Jadi apa yang kita kena buat tuan-tuan? Lampaui had. Kena lebih had. Kalau kita rasa sebab ni kalau tengok kalau nampak apa tu contoh tuan-tuan, hal yang kecil-kecil tu tuan-tuan. Kita nampak orang buang sampah, kata-kata kita marah. Kan? Cuba lampaui sabar tak masuk marah. Cuba lebihkan sabar itu. Kan? Nampak buang sampah ada dua kecewa ni. Kan? Kadang orang yang buang sampah depan dia marah. Dia melantik sampai hujung kampung boleh dengar suara dia. Kan? Padahal benda kecil tuan-tuan. Kan? Kita cuba untuk lampaui kita punya sabar. Kan? Bukan melampau, tapi lampaui. Betul istilah sebenarnya. Melebihi lah maksudnya. Melebihi. Nak guna juga ayat melampau sebenarnya. Pada sedap. Kan? Hilangkan sabar. Macam mana? Hilang sabar. Hilang sabar. Kan? Tadi hak sabar ni hilang sabar. Dah. Terus langsung tak ada sabar. Ini bahaya lah tuan-tuan. Kan? Kena kawal lah. Kena ada kesabaran dalam diri. Sebab tu kita belajar tasawuf tuan-tuan. Kan? Ada ini tawaduk, sabar, redha, tawakal. Semua dulu bawa ilmu tasawuf. Kan? Kita ditimpa musibah. Kan? Takkan kita nak marah tuan-tuan. Kan? Kita kena redha. Sepatutnya lah tuan-tuan. Kan? Sepatutnya kita kena redha. Apa sahaja yang berlaku pada kita, semuanya atas izin Allah Ta'ala. Tidak ada satu pun yang berlaku pada diri kita bukan daripada Allah Ta'ala. Semuanya, baik itu buruk. Dan buruk itu pasti ada hikmah. Bahkan baik itu pasti juga ada hikmah. Oleh kita nak meyakini yang baik saja hanya daripada Allah, buruk tak. Sebab ada pahaman yang macam ini. Yang baik saja semua daripada Allah Ta'ala, yang buruk bukan. Tak. Asalnya tuan-tuan, baik dan buruk segalanya daripada hikmah. Faham tuan-tuan?
Paling penting tuan-tuan, berkaitan dengan akidah kita, kan? Jadi seorang tu tanya pada Nabi ataupun minta nasihat, ausini ai dullani ala ma yanfa'uni. Apa maksud ausini, beri aku nasihat? Maksudnya apa? Dullani, tunjukkan kepada aku apa yang memberi manfaat kepada aku. Dinan, dari segi agama, wa dunia, dan dunia. Dia minta nasihat itu untuk apa? Untuk beri manfaat pada dia dari segi apa? Dari segi agama dia dan dunia dia. Wa yuqarribuni ila Allah azza wa jalla. Dan nasihat itu mampu mendekatkan aku dengan Allah Taala. Ini nasihat yang betul. Kan? Ada pun nasihat yang lain, nasihat yang tak betul kita panggil hasutan ataupun bisikan. Kan? Itu yang tak betul lah tuan, kan? Jadi sebab tu kita selalu kalau kita jumpa orang-orang yang soleh, orang yang baik, maka kita minta nasihat pada dia, kan? Kita minta doa pada dia, kan? Kita minta nasihat apa yang dia boleh bagi pada kita. Kadang-kadang orang alim ni tuan, Allah kurniakan dia ni ilmu laduni tu. Ilmu yang tak perlu belajar tapi ada dah dalam diri. Ini kurniaan Allah Taala. Bukan pada semua orang tuan, yang terpilih sahaja. Kan? Orang yang terpilih sahaja, ulama yang terpilih sahaja, yang diberikan ilmu laduni tadi. Ilmu yang tak perlu belajar pun, tapi dah tahu. Macam kita kena belajar. Saya tak pasti tahu. Di depan saya mungkin ada yang dah ada ilmu laduni, kan? Kan? Mungkin ada tuan-tuan, kan? Kadang kita tengok banyak orang yang mengada-ngadakan. Apa maksud mengada-ngadakan tuan-tuan? Kan? Dia tak belajar pun, kan? Tiba-tiba kita datang jumpa dia. Nak tanya, tak apa, saya dah tahu. Kan? Basyaf pun boleh lihat sikap, kan? Datang ni kenapa? Kan? Contoh kita datang nak buat, kan? Dia datang, tak apa dah tuan, saya dah tahu apa masalah. Kan? Dia mengada-ngada, kan? Padahal dia tak ada ilmu itu, ataupun ilmu yang dia belajar adalah ilmu yang salah, ilmu sihir dan sebagainya. Jadi kita kena hati-hatilah tuan-tuan, kan? Yang ni kena lebih berhati-hati, kan? Kita tengok sekarang ustaz-ustaz pun ramai dah kena sihir, kan? Bila nak sihir ustaz-ustaz ni dia bukan yang pakai yang biasa-biasa tuan-tuan, kan? Dia mesti pakai yang general ni, inspektor ni, kan? Dia pakai korporal tuan-tuan, kan? Dia tahu ustaz-ustaz punya amalan macam mana, kan? Orang-orang agama punya amalan macam mana. Jadi dia pakai lebih kuat lagi, kan? Bahayalah tuan-tuan, kan? Bahaya. Guru saya pun kata apa tuan-tuan? Bahkan kadang-kadang yang buat kita itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Itu yang paling kita kecewa lah tuan-tuan. Paling kita kecewa. Baik tuan-tuan. Jadi ke sini disebutkan diminta nasihat kepada Nabi SAW. Nabi bagi tahu ni, jangan masuk 3 kali. 3 kali. Ada riwayat katakan lebih. Sampai 3 kali. 3 kali. Kemudian dia diamkan. Jadi diamalkan nasihat itu, sampai ujungnya. Lelaki ini tadilah sama ada dia Abu Darda, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, Abdullah bin Umar. Antara 3 inilah. Ini perbezaan pandangan ulama untuk meletakkan siapa lelaki. Ulama pun ada khilaf. Tak kisahlah siapa pun lelaki itu, yang penting pengajaran, iktibar yang kita dapat daripada ini yang penting, kan? Apa? Contoh ataupun cara tuan, orang yang tengah marah bercakap, kan? Orang yang tengah marah dia bercakap, apa dia kena buat tuan? Dia kena duduk. Pertama tuan-tuan, bila dia tengah bercakap, dia kena berhenti bercakap. Kalau dia duduk pun dia bercakap, dia akan marah, kan? Kalau dia tengah berdiri bercakap, duduk cakap juga tuan-tuan. Pertama sekali kena suruh dia diam, kan? Kena suruh dia diam. Saya tahu tuan-tuan, benda ni bukan mudah, kan? Orang tengah bercakap, tengah marah ni,
Jadi apa? Lagi dia melenting tuan-tuan. Kan? Lagi dia melenting. Itu kebijaksanaan kita lah. Macam mana kita dapat tu? Kan pegang bahu ni sama. Duduk. Diam. Jangan. Video itu betul-betul mengundang tuan-tuan. Baik-baik dia tak pukul kita, boleh jadi dia pukul kita pula. Kita pula yang marah. Dah sama-sama marah. Kan? Jadi, kalau dia tengah bercakap, pertama sekali kita kena suruh dia diam. Itulah kaedah macam mana sekali. Pegang bahu dia, pegang belakang dia sebagai sahabat, pegang dada dia, dan pancingkan sikit. Kan? Pancingkan sikit ayat biar dia tenang. Kan? Jangan sembur muka dia pula. Dah baca semua. Wah, sudah. Lagi dia berangin tuan-tuan. Kan? Ada baca-baca tu dah kan? Kan? Apa yang dah baca-baca sembur muka ni? Dia sembur balik tuan-tuan. Kan? Dia sembur balik. Kemudian baru saya duduk. Tak boleh duduk juga. Kan? Duduk pun mesti nak marah. Suruh dia buat apa tuan? Cerita masuk dalam tais. Bagi dia teh ais. Ini hikmah tuan-tuan. Yang kebijaksanaan bagi dia teh ais. Dan selain daripada ambil wuduk, mungkin boleh bagi dia teh ais. Tuan-tuan, teh ais. Kan? Mungkin dia nampak teh ais dengan tenang. Allah teh ais. Macam Arab tuan-tuan. Nama saya kemalangan dia belanggar lah kan, belanggar. Dia punya gaduh tuan-tuan, ya Allah, benda kecil dia kadang sengit tepi je tuan-tuan. Sengit sikit je salah orang tu. Dia punya bergaduh macam pelanggan bawah tu. Bertumbuk sana. Kalau ada barang kayu tepi dia semua dia angkat tuan-tuan. Kan? Bukan seorang, dua-dua akan angkat. Kan? Tapi cara dia apa tuan-tuan? Bila kita sebut, kalau orang Arab tu adalah orang Islam tuan-tuan, kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Ini orang Arab. Sallallahu alaihi wasallam. Dia tenang. Orang kita saya tak tahu tuan. Kan? Dia tengah berbalas, dia tengah bergaduh. Allahumma salli ala Muhammad. Tak sambung, tak habis Muhammad tuan. Kayu dah sampai kepala. Kan? Orang Arab macam tu tuan. Kan? Tak semua tuan-tuan Jangan tuan-tuan pergi sana. Dia tengah bergaduh. Allahumma salli ala Muhammad. Dia pandang apa sama. Kan? Tak semua. Tapi kebanyakannya macam ni, dia akan berhenti. Ini kaedah tuan-tuan. Hikmah kebijaksanaan. Ada pun tuan kata dengan teh ais. Kan? Mungkin boleh bagi dia dulu. Teh ais tu bagi dia tuan-tuan. Bukan teh ais capak ke dia. Bagi dia membaru. Kan? Maka dah baik pun tak boleh juga tuan-tuan. Kan? Maka kena ambil dulu. Kan? Yang ambil dulu pun susah. Tak ramai orang boleh buat. Kan? Cuba kita tahu, kita sendiri marah tuan-tuan. Kita marah ni, kan? Marah. Duduk dah tak boleh. Dah tak duduk dah. Dah tak pakai saman dah orang kata. Kan? Baring pun dah tak boleh dah. Cakap, baring pun nak bercakap juga, nak marah juga. Kan? Tengok, boleh tak kita ambil? Ini yang ramai yang tak boleh buat. Saya tak cakap semua tuan-tuan, tapi ramai yang tak boleh buat. Berapa ramai yang antara kita tuan-tuan, bila marah, kan? Dia ambil dulu. Berapa ramai yang antara kita. Padahal Nabi ajar dah. Kan? Sifat marah ni apa dia boleh? Dia boleh syaitan. Syaitan tu dia buat daripada api. Api lawan dia apa tuan-tuan? Air. Macam mantik. Kan? Mantik. Kan? Angkas dan sebagainya. Jadi, api lawan dia kena air. Tak kisahlah, tengok air sirap bandung. Tak kisahlah. Ada orang, kita tak nafi kan tuan-tuan. Ada orang bila tengok air dia suka. Kan? Lagi-lagi air tu dah lama dia tak dapat. Kan? Air 3 layer tu. Kan? Tengok panas ke. Jangan tak orang-orang lebih panas. Kan? Lagi membaru jiwa dia. Kan? Tengok air sikit. Kita tak nafi kan ada orang bila marah. Bila isteri dia, katakan dia bergaduh suami isteri. Kan? Bukan di sini lah tuan-tuan. Di Hong Kong sana. Kan? Dia bergaduh suami isteri. Tengah bergaduh ni. Suami isteri buat air, letak tengok air depan. Terus relax suami. Kita tak nafi kan ada orang macam ni tuan-tuan. Kan? Kita tak nafi kan benda ni. Dia tak mustahil tuan-tuan. Tapi kalau dia tengah bergaduh, isteri buat air, sibah muka dia balik. Itu bukan tuan-tuan. Itu bukan hikmah kan? Itu dia kurang bijak. Kan? Baik tuan-tuan. Apa pun kita tengok balik kita sendiri. Bila kita marah, apa yang kita buat? Kan? Adakah kita marah, kita
Ada setengah orang bila dia marah, dia lari rumah. Kan? Tinggalkan isteri dia, tinggalkan keluarga dia. Ini tak betul. Kan? Ini salah. Kan? Macam mana marah sekalipun kita kena tetap cool. Kan? Kena tetap sabar. Yang lelaki saya tak ada masalah tuan. Saya yakin kat sini semua seorang yang penyabar, semuanya penyabar insya-Allah. Kan? Kerana yang perempuan kita risau dulu. Benda kecil je, dia punya besar macam masalah negara. Kan? Dia punya besar macam masalah negara, macam Palestin lawan perang dengan Israel. Kan? Dia punya barang, kadang benda kecil je, salah beli barang kan? Oh dia punya perang. Wah. Sekarang kita dilanda dengan kita dicabar di Palestin sana, kan? Saudara-saudara kita terbunuh, hari-hari dibunuh, kan? Bahkan orang bantuan yang nak masuk ke Palestin pun tak boleh masuk. Dia nak halau orang Palestin keluar, tapi dia tutup border, dia tutup sepadan. Mana orang Palestin nak pergi tuan-tuan? Mana orang Gaza nak pergi? Kan? Ini tipu daya Israel tuan-tuan, Yahudi punya tipu daya. Sebab dia berani sebab apa tuan-tuan? Dia ada bantuan daripada mereka. Apa dia berani tuan-tuan? Kalau dia seorang kita nak untuk orang Gaza, dia kan. InsyaAllah kita doakan supaya Palestin diberikan kebebasan dan Allah berikan kemenangan kepada Palestin, Gaza dan Hamas. Baik tuan-tuan, kita buka soalan kalau ada yang nak ditanyakan insyaAllah. Saya kongsikan sedikit amalan boleh tuan-tuan. Baik. Wafi riwayat, ada satu riwayat hadis Nabi. Ada seorang lelaki tanya kepada Nabi. Ini saya teruskan kepada aku tuan-tuan. Saya terjemahkan terus. Ada seorang lelaki jumpa Nabi. Dia kata, ajarkan kepada aku satu amalan yang boleh masukkan aku ke dalam syurga Allah Ta'ala. Nabi kata apa? La tardha. Kemudian dia tanya lagi, apa lagi amalan yang boleh masukkan aku ke dalam syurga Allah Ta'ala? Nabi jawab lagi, la tardha. Dia tanya lagi, apa amalan yang boleh masukkan aku dalam syurga Allah Ta'ala? Nabi kata apa? Astaghfirullah. Zikir astaghfirullah qabla salatul asr, sebelum salat asar 70 marrah, 70 kali. Yukaffiru anka zunuba 70 'aman. Maka orang yang amalkan astaghfirullah 70 kali sebelum asar, maka diampunkan segala dosanya 70 tahun. Qala fa in lam ta'ti alayya dhunuba 70 aman. Kalaulah 70 tahun tu tak ada dosa pada aku, kan? Amal dah astagfirullah 70 kali sebelum asar, kan? Tapi dia kata apa? Kalau tak ada dosa sepanjang 70 tahun tu, qala Nabi kata yaghfir li dhanbak, maka Allah Taala akan ampunkan dosa ini. Qala dia tanya lagi, ma laha zalik? Kalau mak aku pun sama 70 tahun pun tak ada dosa juga. Qala li abik, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa ayah. Mana tadi? Qala ma lahu zalik. Apa lagi? Kalau ayah aku pun 70 tahun tak ada lagi dosa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala li ikhwanik. Maka Allah Ta'ala akan ampunkan ikhwan, saudara-saudara Islam. Ini hadis. Jadi hadisnya adalah nama kita kepada kita 70 kali astaghfirullah sebelum solat asar. Disebutkan dalam kitab Jawahirul Ulumiyyah syarah kepada hadis matan 40 hadis bab. Kalau kita kurang dengar hadis-hadis macam ni tuan-tuan, kan? Dia kurang masyhur, kan? Tapi ada lagi amalan-amalan yang kita buat. Tak ada masalah tuan-tuan, kan? Kadang-kadang nak buat amalan semua ustaz, nak buat semua tak dan lah ustaz. Dan nak kerja lagi, nak ni lagi. Buat yang mana dan yang mana kita mampu, kan? Lepas semayang kita baca astagfirullah, kita baca ayat kursi, kita baca Fatihah, kita berdoa, kan? Itu kemampuan kita, tak ada masalah. Ada orang lepas semayang baca Fatihah, kita berdoa, tak ada masalah, kan? Jangan terus orang kata apa? Dia lepas semayang
Kan? Terus bangun, terus keluar, dia balik Wahabi. Wahabi Ustaz, Wahabi. Oh. Kan? Ada pandangan, ada mazhab yang lepas sembahyang tak ada sikit terus bangun. Jangan terus macam. Kan? Kita nak hukum sesuatu kena dengan ilmu. Kan? Tak boleh terhukum. Kan? Bahkan kita sebenarnya tak boleh menghukumi seseorang. Kita boleh menghukumi amalannya ataupun akhlaknya ataupun sifat buruknya itu, bukan seseorang yang beramal dengan sifat buruk. Itu yang kita faham. Kita boleh benci sifat buruk itu, tapi tak boleh benci orang yang bersifat. Orang kalau sifat buruk, yang kita kena benci sifat dia, bukan orang dia. Orang dia kita kena tarik jadi sifat yang baik. Kan? Kadang kita tengok sekarang orang sifat buruk dengan orang-orang dia siapa? Dia benci. Ini salah. Ini salah. Baik. 1 minit tuan-tuan kalau ada soalan insya-Allah. Dia bergantung pada lafaz imam itu sendiri. Kalau ada setengah orang kadang yang boleh kurang tinggi. Kan? Jadi dia baca doa, dia sebut doa itu adalah untuk orang tua ini sahaja. Bukan untuk semua orang tua yang tidak. Faham maksudnya? Dia sebut doa itu, lafaz itu hanyalah untuk orang mak ayah dia sahaja. Bukan untuk mak ayah semua yang di makmum belakang ini. Lafaz itu tuan-tuan. Sebab itu saya berdoa, saya kata Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna, di mana mereka menjaga kami sighar, suatu kami kecil. Lafaz itu sangat-sangat penting. Tapi kalau kita dah niat dalam hati, kadang kita tak tahu memang biasa kan, kadang kita tak tahu kan. Tapi dalam hati kita memang kita nak doakan untuk semuanya. Dan insya-Allah dengan dalam hati pun Allah Taala ambil kira. Adakah memadai dengan doa imam itu tadi? Doa imam itu tadi. Jawapannya tuan-tuan, kaedah sebut ma aksara fadlan, ma aksara fi'lan, aksara fadlan. Banyak amal, banyak doa, banyak perbuatan baik, banyaklah kelebihan, banyaklah kebaikan. Maka adakah cukup atau tidak? Saya pada pandangan saya lebih banyak berdoa lagi baik. Dari segi saya lah. Sama macam amal, lagi banyak kita amal lagi baik. Kalau kita memadai, memang memadai sudah, kan? Tapi alangkah lebih baik ni berdoa lagi. Kan kadang kita sembahyang dengan imam dah doa dah. Lepas tu kita akan solat sunat tu, solat sunat qabliyah ataupun solat sunat ba'diyah. Ada orang mengerjakan solat sunat qabliyah selepas sembahyang solat fardu, tak ada masalah kan? Solat qabliyah selepas solat fardu dibolehkan. Tak ada masalah. Kan? Ada yang kata, Ustaz saya tulis Ustaz solat sunat qabliyah selepas solat fardu kan? Tak boleh. Bukan tak boleh, tak dibolehkan. Boleh juga solat sunat qabliyah selepas solat fardu. Tak ada masalah. Jadi kalau lepas kita solat fardu, kita akan solat sunat ba'diyah, maka lepas solat sunat ba'diyah kita doa lah sekejap. Kan? Itu masa yang kita doa lah. Ada soalan lagi tuan-tuan? Cuma ulama berbeza pandangan pada menghimpunkan solat sunat qabliyah dengan ba'diyah pada satu salam. Ini lain tuan-tuan. Ini berbeza pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i. Adakah boleh dihimpunkan solat sunat qabliyah dengan ba'diyah dalam satu salam? Apa dia? Maksudnya dia gabung niat ba'diyah dengan qabliyah tapi satu salam saja. 2 rakaat, mungkin 4 rakaat terus.
Ini ulama berbeza pandangan. Tapi kita keluar daripada khilaf, kita keluar daripada khilaf, maka kita amalkan dulu. Kan? Amalkan dulu. Macam yang berlaku baru-baru itu. Kan? Iblis kan tuan. Lafaz qabul. Kan? Lafaz qabul. Ada yang Ustaz mengatakan tak sah. Betul? Kan? Apa kata pengantin tu kata? Aku terima tersebut. Kan? Dengan barang tersebut. Ulama Allah letakkan sekurang-kurangnya ada nikah. Aku terima nikah tersebut. Atau aku terima nikah aku terima nikah dengan barang tersebut. Sekurang-kurangnya ada perkataan nikah. Tapi bila tak ada perkataan nikah, ulama berbeza pandangan. Tapi yang pandangan dhaif mengatakan boleh diterima. Pandangan dhaif tuan-tuan. Kan? Boleh diterima. Tapi sebenarnya tak digalakkan untuk diamalkan. Tak digalakkan untuk diamalkan. Tapi itulah, itu yang nak diamalkan. Kita nak lebih-lebih pun tak boleh tuan-tuan. Dia mufti. Hukmul mufti raf'un qaulul mufti raf'uhu. Kata-kata mufti mengangkat hukum. Atau kata-kata qadi mengangkat segala hukum. Baik tuan-tuan. Itulah kan. Kalau tuan-tuan tanya ini sah ke tak sah nikah ni, kan? Ada pandangan dhaif yang mengatakan dibolehkan. Kalau tak ada lafaz nikah. Tapi ini beza pandangan lah tuan-tuan. Ulama berbeza pandangan. Tapi sepatutnya adalah kita keluar daripada khilaf. Maka sebutlah, kan? Tak nak bagi fitnah, tak nak bagi ruang fitnah, tak nak bagi ruang berkata, tak sah. Kita anak kita dah biasa macam tu. Terus kalau macam tu, kenapa kena buka ruang fitnah? Itu masalah. Kan? Kalau yang tahu, janganlah tahu. Kan? Yang dhaif, dia dah tahu benda tu dhaif, kenapa dia amalkan? Kan? Buatlah yang baik. Kalau macam kita, orang bagi kita apa? Hadiah. Kan? Kereta dengan rumah. Kereta katakan harga RM20,000, rumah RM100,000. Taklah kita nak ambil RM20,000 semua. Mesti nak ambil RM100,000. Kan? Itulah. Baik tuan-tuan itulah. Saya harap terjawablah tuan-tuan. Kalau ada yang kita tanya. Kan? Cuma saya masih mencari. Ada satu soalan tu tentang inai. Saya baru tanya tadi. Jadi saya tak sempat nak cari lagi tentang inai. Kata ustaz, lelaki boleh pakai inai? Bisa pakai. Jadi ini saya masih lagi mencari-cari. Seingat saya Seingat ni bahaya lah. Nantilah dah confirm baru saya bagi tahu. Dia bila seingat ni, selesai. Kan? Kita tak nak cakap dengan hawa nafsu, kita nak cakap dengan ilmu. Nanti insya-Allah. Tapi itu orang tanya saya lah tuan-tuan. Ini saya kongsi je. Kan? Itu saya tak tahu dulu, saya hold dulu. Cuma ada juga yang tadi pasal yang nikah tadilah nikah. Orang tersebut tu, orang tu, kan? Itu ya Pak. Kalau tuan-tuan ada jawapan lain, saya tak tahulah. Kan? Tapi tuan-tuan yang ada ilmu tinggi sikit, lebih tahu, kan? Kita boleh kongsi dengan saya, tidak masalah. Kita bincang, insya-Allah. Kan? Okay, ada soalan lagi tuan-tuan? Belah-belah sana tu memang lain sikit lah tuan-tuan. Belah-belah sana tu, belah utara tu, orang kuno pun tak ada, kan? Saya kata baru tuan-tuan, kan? Tak baca orang kuno, kan? Kemudian tak apa lagi, lepas mayat bangun, kan di sana, di negeri tersebut, bila kita ni terus bangun, tak ada masalah. Jangan terus ni kan, cuma ulama kita galakkan lepas mayat tu, ketenangan dia bila mana? Bila mana lepas mayat kita duduk sekejap, kan? Lepas mayat tu kita ambil masa untuk muhasabah diri kita, kita zikir, kan? Kita baca ayat kursi, kan? Nak harapkan kita lepas mayat kita bangun, dah belum tentu kita baca tuan-tuan. Nak beli Quran pun belum tentu lagi, kan? Itulah masa yang kadang-kadang kita ada, maka manfaatkanlah tuan-tuan. Kan? Sebab setiap masa, setiap detik yang berdetik, setiap masa yang berdetik, setiap masa yang berdetik semuanya akan disual oleh Allah. Jadi lepas mayat pun tinggal sikit-sikit, kan? Sikit-sikit lah tuan. Kalau kata sibuk sangat, ambillah sikit, kan?
Sepatutnya tuan-tuan, kerja kita itu adalah sambilan sahaja. Sembahyang kita ini yang sebenar. Baik, ada soalan tuan-tuan? Sebenarnya tuan-tuan, hadis ni memang pendek. Tapi kalau tuan-tuan tengok syarat kat sini tuan-tuan, berhelai-helai tuan-tuan. Berhelai-helai. Tapi kita ambil yang mana muhim, yang mana penting dulu. Semua penting tuan-tuan, tapi yang aham lebih untuk definisi. Baik, tak ada soalan tuan-tuan Tak ada. Saya kira semua faham lah tuan-tuan. Kan? Saya kira semua faham insya-Allah. Kalau katakan ada soalan juga, boleh tanya minggu hadapan insya-Allah.